Kemudian Allah jelaskan suasana hari kiamat. Idza rujjatil ardu rajja, apabila bumi digoncang dengan dahsyat-dahsyatnya. Wa bussatil jibalu bassa, dan gunung dihancur-dulukan sehancur-hancurnya. Fakana haba'an mumbatha, jadi gunung tu yang besar tu jadi debu yang berterbangan. Kalau gunung jadi debu, manusia jadi apa tu? Kalau kita tahu hari kiamat, gunung tu kalau gempa bumi, gunung steady aja. Bangunan memang itu, gunung steady aja. Gempa bumi mana ada gunung runtuh ke? Tak ada. Kalau manusia habis. Kalau gunung yang kuat macam itu pun jadi debu berterbangan. Kalau manusia yang ada pada ketika itu pun habis, mereka pun berterbangan juga. Walaupun kemudian Allah SWT ceritakan tentang hal keadaan manusia pula. Ini jadi dia punya tema lah. Tema surah Al-Waqi'ah ni 3 golongan manusia. 3 golongan manusia. Al-Waqi'ah ni cerita tentang 3 golongan manusia. Wa kuntum azwajan thalatha, kamu pada hari itu akan menjadi 3 golongan pada hari kiamat. First golongan Allah cakap fa ashabul maimana, ma ashabul maimana, itu pertama golongan kanan. Sambil Melayunya. Pertama ashabul yamin. Di sini cakap maimana. Fa ashabul maimana, itu golongan atau puak kanan. Kenapa mereka digelar ashabul yamin atau ashabul maimana? Kerana mereka pada hari kiamat, ini kata ulama lah, mereka ada di kanannya arash, di sebelah kanannya arash. Jadi mereka ni yamin. Kedua adalah kerana mereka terima kitab dari tangan kanan mereka. Mereka dipanggil ashabul yamin kerana mereka akan terima kitab dari sebelah kanan. Dan kanan ni biasa dimuliakan daripada kiri yang berbanding dengan kiri. Kiri kita buat kerja yang tak baiklah, yang tak baik dengan kiri istinja, kita buat apa bersih-bersih apa semua dengan kiri. Hatta pakai siwak kanan ke kiri? Kanan. Guna siwak kanan ke kiri? Kanan. Kanan baik. Kata ini buang-buang yang tak baik. Ulama dekat kiri, kata dia macam buang kotoran lah, kotoran kan, buang kotoran tu. Jadi guna tangan kiri, tapi kekok lah. Dia kita biasa guna kat tangan kanan. Itu kata ulama je lah, tak ada hadis lah, tak ada sunnah. Daripada sunnah dia cakap pakai guna tangan kanan ke kiri. Ulama je cakap kerana benda yang tak baik, tangan kiri. Jadi tangan kiri lah. Kita gosok gigi tangan kiri, kita campak nanti mulut. Gosok tangan kiri dengan tangan kiri kan, tak biasa kan. Tu cakap biasanya kanan, biasanya kanan dengan kiri. Ini Allah cakap ma ashabul, alangkah bahagia, alangkah mulianya, alangkah beruntungnya ashabul yamin. Kita mohon agar kita termasuk ashabul yamin, itu ashabul maimanah. Amin ya rabbal alamin. Wa ashabul mash'amah, dan puak kiri pula, golongan kiri pula. Ma ashabul mash'amah, alangkah seksanya, alangkah buruknya. Ashabul mash'amah, ashabul mash'amah, golongan kiri kerana apa? Mereka berada di kiri arash dan mereka terima kitab mereka dari tangan kiri. Jadi berapa golongan? Dia sebut 2 golongan. Jadi Allah cakap ada 3 golongan. Ini dia golongan yang ketiga. Was-sabiquna as-sabiqun, orang-orang yang mendahului, orang yang ke depan lah, yang ke front. Kita cakap lah, orang yang selalu ke depan, selalu mendahului orang lain, selalu mendahului orang lain. Itu as-sabiq. As-sabiq ni dia mendahului orang lain. Dia ada first saja. Macam siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala. Abu Bakar dia tak berlomba dengan orang lain. Dia tak perlu berlomba, tapi dia asyik sahabat saja. Asyik dia first saja. Dia tak berlomba, tak. Dia buat macam biasa je.
Tapi dia asyik macam budak pandai dalam kelas. Dia tak tahu apa, belajar biasa je. Tak ada tuition, tak ada ini, tak ada itu, biasa je. Tapi keluar nombor top aja dia. Yang lain dengan pergi tuition lah, dengan pergi kelas tambahan gini pun macam nak kejar-kejar, dia tak perlu itu. Jadi ini as-sabiq. Sabiq ni orang yang mendahului orang lain. As-sabiqun as-sabiqun, orang yang mendahului. Itu dua kali disebut. Itu sebagai taukid dan orang yang mendahului. Mereka itu mendahului dalam mengerjakan, diterjemahkan, mereka mendahului orang lain dalam mengerjakan amal kebaikan di dunia, dan mereka akan mendahului dalam mencapai balasan di akhirat nanti. Mereka orang yang ke depan, cepat sekali. Kenapa tak diartikan kalau kita cepat-cepat nak berpegang, cepat-cepat nak masak pertama itu sama tak yang ayat? Dia cepat dalam beramal. Dia cepat dalam beramal. Ni dalam surah Fatih yang kita dah baca kan. Al-Quran ni, kami wariskan Al-Quran itu kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ada di antara mereka yang tercepat, iaitu dalam beramal. Mereka amalkan apa yang wajib, apa yang sunat, semua sekali mereka amal. Dan mereka tinggalkan yang haram, yang makruh, yang ini, semua. Jadi mereka itu as-sabiqun. Kemudian ada yang pertengahan, golongan pertengahan, iaitu mereka yang buat yang cukup makan je lah. Benda yang wajib je lah, yang wajib je. Itu pun itu. Yang ketiga tu adalah mereka orang yang melakukan perkara yang haram. Itu yang menzalimi diri mereka sendiri. Termasuk juga orang yang mengerjakan mendahului orang lain. Dalam Al-Quran ni, bila cakap tentang amal soleh semua, Allah guna ayat perintah fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat, macam berlumba-lumba lah, bersegeralah dalam melakukan amal soleh. Gempa bumi Turki, orang first day je dia dah sampai sana, dia dah ambil flight, dia dah tolong sana. Kita dah hari ke berapa dah tak jumpa, tak buat apa-apa lagi. Tapi yang malunya, kadang doa pun tidak. Dah lah tak tolong apa-apa, angkat tangan nak doa pun dia tak doa, dia tak doakan. Apa hal pun tak tahu. Kalau sini 30,000 orang meninggal dunia, kita tak doa. Kalau kita yang Covid berapa ramai meninggal? Malaysia berapa ramai? Ada 30,000 lebih. Berapa? Siapa dah tak ingat lagi ya? Doktor tu dah tak naik, saya tak tahu lagi. Lebih 50. Lebih 50. 50,000 50,000. Jadi Covid pun kita doa kunut sampai sebulan, 2 bulan, sampai berbulan-bulan tengok tak habis-habis doa kunut. Betulnya berdoa keadaan itu. Tapi saudara kita yang Islam yang meninggal selamba dia tak ada apa-apa je. Mana doa kunut, mana ini, mana itu, tak ada doa, tak ada khas, tak ada khutbah khas pun untuk Turki. Kenapa? Lambat lah. Slow dalam action. Kena aja pap lah keluar satu khutbah, keluar derma apa, mana ada derma tak ada pun. Asal tak ada derma. Semalam je saya tengok di masjid Abidin. Derma apa ni, tengok dia letak kotak. Oh, untuk Turki, Masya Allah. Ada jugalah, cepat jugalah buat. Kita slow lah, atau terus tak buat. Yang juga apa, slow sangat. Slow nak react. Itu kita bukan asal pun lah. Kita bukan asal pun. Tak termasuklah dalam mimpi lah sabi pun. Akan nak cepat pergi solat aja sabi pun. Itu kan kayak gitu ya. Tolong orang cepat. Jadi dia punya reaction tu, dia punya react tu cepat. Macam Abu Bakar pagi je, belum selepas solat subuh Nabi tanya, siapa yang menziarahi orang sakit? Saya. Siapa yang sedekah? Saya. Siapa yang ini? Semua dia. Dia sebelum subuh je dia dah buat semua. Allahu Akbar. Itulah orang sabit tu. Jadi jangan mimpi lah. Itu masuk golongan
as-sabiqun al-awwalun. Sedikit nanti Allah ceritakan ulaikal muqarrabun. Mereka itulah orang yang muqarrabun. Muqarrab ni qarraba yuqarribu muqarrab. Muqarrab ni orang yang didekatkan, bukan mereka mendekatkan diri kepada Allah. Didekatkan, ditarik. Kalau ini didampingkan kepada Allah. Mereka tu orang yang didekatkan, bukan mereka orang yang dekat kepada Allah, bukan. Terjemahan dia, mereka orang yang didekatkan. Jadi dengan amalan mereka tu, dengan sifat mereka yang sabit pun tu, yang cepat buat amal tu, mereka itu didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Muqarrabun, itulah orang yang dekat. Di mana? Fi jannatin na'im, di dalam syurga. Mereka tinggal menetap dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan. Itu as-sabiqun awwalin. Siapa ni mereka? Ni dia ayat dia. Sullatum minal awwalin. Kumpulan yang besar sekali daripada orang-orang yang terdahulu. Ini beberapa tafsiran. Saya ambil satu pendapat saudara. Kita jangan banyak-banyak mazhab lah, paling kita satu mazhab saja. Kita ambil satu pendapat saja. Satu pendapat Ibnu Katsir dan kebanyakan ulama katakan al-awwalin di sini, sullatu minal awwalin ni daripada sekumpulan besar daripada umat ini yang terdahulu. Mereka ni ramai ni pada orang-orang yang terdahulu dalam umat ini tau, bukan umat luar. Kalau dalam terjemahan ni dia cakap umat manusia, iaitu daripada umat-umat yang terdahulu. Dia belum umat yang terdahulu. Tapi Ibnu Katsir dan kebanyakan ulama kata bukan. Mereka daripada umat ini. Daripada umat ini yang awalin. Siapa awalin? Daripada umat ini para sahabat. Khairul qurun qarni, kata Nabi. Sebaik-baik qurun adalah qurun aku, kemudian yang datang selepas dia, kemudian datang selepas dia. Itu yang awalin. Kita nak orang-orang yang terdahulu. Orang-orang yang terdahulu 300 tahun. Itu terbaik. Nabi sebut tiga qurun. Tiga generasi yang terbaik sekali daripada umat ni. Dari umat ni itu panjang atau panjang usia umat ni. Tapi yang terbaik kata Nabi adalah yang pada kurun aku tu, 100 tahun pertama, kemudian 100 tahun kedua, 100 tahun ketiga. Itu kata ulama mereka di situ, yang kebanyakan mereka yang di situ. Kita pula wa qalilum minal akhirin, amat sedikit lah daripada orang yang datang kemudian. Yang datang kemudian itu sedikit saja mereka ni. Tak tahulah berapa ramai. Tapi syurga ni, separuh daripada penduduk atau penghuni syurga, penduduk syurga adalah umat Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Muhammad occupy separuh syurga. Separuh itu umat Nabi Muhammad. Mula-mula serempat, Nabi doa lagi sepertiga. Lepas tu terus Nabi cakap separuh daripada syurga itu adalah umat Nabi Muhammad SAW. Jadi yang banyak ni, muqarrabun ni adalah orang yang awalin. Awalin ni para sahabat lah. Mereka punya perjuangan ni. Nabi cakap kalau kamu infak apa ni, satu gunung Uhud. Tuan-tuan pernah tengok gunung Uhud? Macam mana nak infak gunung Uhud itu pun kamu tak akan dapat menandingi sahabat-sahabatku. Kamu tak akan dapat menandingi sahabat-sahabatku. Itu tingginya para sahabat. Kalau kita baca ayat sahabat, kisah-kisah para sahabat, kalau kita tahu bagaimana perjuangan mereka dengan Rasulullah SAW. Kata tabi'in, seorang tabi'in cakap, kalau kami hidup zaman Nabi ni, kami akan buat ini. Saya baca, jangan macam bagus lah. Jangan cakap lebih-lebih. Kamu tak berada di tempat kita. Bila kami pergi berperang, depan kita tu adalah bapa kami, adik-beradik kami. Kami kena bunuh mereka juga. Sanggup kita buat gitu? Depan dia adalah adik-beradik, bapa mereka, pakcik-pakcik mereka. Bila mereka pergi perang Badar. Perang Badar tu siapa tu? Mereka berperang dengan siapa? Dengan saudara mara mereka juga tu, ke orang luar. Dengan pakcik mereka. Perang Uhud semua. Jadi para sahabat ini memang kita tengok mereka ni lah
al-awwalin. Tapi ada juga yang as-sabiqun ni tapi sedikit daripada golongan yang kemudian. Golongan kemudian ada juga mereka yang cepat dalam dia secara menyeluruh lah, kan, bagus dia dalam beribadat, di surau aja nampak itu, tapi di luar tak dia menyeluruh lah, semua lah, kan? Mereka ni cepat dalam semua perkara. Ada orang tu macam gitu, kita lihat, Masya Allah, dia punya cepat ni semualah. Dalam ibadat pun begitu, dalam menolong manusia, dalam mencari ilmu itu, semuanya cepat. Kita belum apa-apa, dia dah menuntut ilmu. Kita juga apa nak talaki dengan syekh seorang aja talaki. Tanya macam saya tanya dengan seorang syekh, awak dah habis Ibnu Katsir ke? Dah berapa kali dah habis Ibnu Katsir? Malu kita, Ibnu Katsir kita tak habis pun. Kalau khatam Quran, kalau ini mereka itu kalau dia dah habis. Kalau kita negeri kita je lah, di Terengganu tu, dia khatam tu dah 11 kali khatam tafsir Quran. 11 kali saya cakap. Tanya dengan dia berapa lama khatam. Dia dah kali ke berapa khatam tafsir Quran tu, kan. Kali cepat betul dia buat kerja. Kalau saya dulu pergi umrah, tanya kepada yang jemaah-jemaah ni, ini dah kali berapa? Tiada tahun kita pergi umrah. Tiap Ramadan dia pergi umrah. Dia macam dah fix, dia punya cuti je, Ramadan je dia pergi umrah. Ramadan dia pergi umrah. Kita ingat kita 2-3 kali dah action lah kita. Tanya dia tiap tahun, dah berbelas-belas tahun dia amalkan macam gitu. Apa saya cakap, kan? Tiap tahun pergi, setiap Ramadan tu dia akan pergi iktikaf di Masjid Haram. Jadi memang cepat, mereka ni orang-orang ni cepat lah. Hatta dalam bantuan dalam ini buat kerja-kerja amal pun cepat juga. Ini ada juga lah orang yang ke belakang, orang yang ke belakang ni. Jadi Allah SWT ceritakan kepada kita bagaimana apa yang mereka dapat, balasan di syurga, di akhirat.